Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini untuk pendidikan kesihatan, kita masih lagi tengok dekat unit 11, sayangi diri. Ini sesi kita yang ketiga. Siapa yang ada buku teks, boleh keluarkan buku teks. Kalau tak ada buku teks, tak apa. Boleh tengok dalam video pun ada buku teks juga. Dah sedia? Sedia. Jom. Apa yang kita akan belajar hari ini? Yang hari ini kita akan tengok yang pertama, gejala sosial dan juga cara untuk tangani dia. Apa tu gejala sosial? Pernah dengar tak gejala sosial? Kalau tak pernah dengar tak apa. Lepas ni kita tengok. Lepas tu kita tengok juga nombor 2 ni, kepentingan sayang menyayangi. Bukan bercinta tau. Sayang menyayangi ni, nanti kita tengok. Kemudian kita tengok juga cara untuk berbudi bahasa. Cara untuk berbudi dan juga berbahasa. Terus tak nak buang masa. Kalau ada buku teks, boleh buka. Buka buku teks, muka surat 84 ataupun dan juga 85. Jom tengok. Tengok gambar ni. Apa yang ada dalam gambar ni? Gambar ni. Apa yang ada dalam gambar ni? Tajuk dia kat atas ni tulis keluargaku sayang. Kenapa keluargaku sayang? Tengok gambar ni. Dia keluarga ni sedang berjalan-jalan tengok pameran. Pameran apa? Tengok tajuk pameran tu. Pameran gejala sosial dalam kalangan remaja. Apa tu gejala sosial? Gejala sosial tu maksudnya aktiviti-aktiviti yang tak bagus. Aktiviti-aktiviti yang tak bagus di kalangan masyarakat kita. Kat luar sana ada banyak aktiviti yang tak bagus. Jom kita tengok apa yang ada dalam pameran ni. Yang pertama sekali kat atas bucu ni, ponteng sekolah. Itu salah satu gejala sosial. Itu tak bagus. Ponteng sekolah. Yang paling senang ni, kalau kalangan murid-murid sekolah ni, ponteng sekolah itu satu masalah. Lepas tu yang kedua bawah dia ni, hidugam. Cikgu pun tak tahu hidugam ni macam mana. Tapi dia macam isap dadah lah. Macam isap dadah. Orang ambil gam tu, buat sedut. Dia lepas tu rasa macam entah tak tahu rasa apa. Ini satu juga benda yang tak bagus. Kemudian yang ketiga, lumba haram. Lumba haram ni bukan saja tak bagus. Menyusahkan orang, buat bising. Lepas tu ada berisiko aksiden. Macam mana lumba haram ni? Lumba haram ni biasanya kalau yang biasa kita tengok, orang bawa motor, lumba suka-suka hati dekat tengah-tengah jalan tu. Lumba haram ni, maksudnya dia haram, maksudnya sebenarnya salah lah. Kalau lumba yang bagus, yang macam dalam TV tu, lumba kereta yang memang dalam pertandingan, itu lumba bagus. Lumba tak haram. Lumba haram ni lumba yang orang suka-suka hati lah. Biasa awak tengok ada abang-abang kat luar tu bawa motor laju-laju berlumba tengah-tengah jalan. Cilok-cilok kereta, itu lumba haram, tak bagus. Itu juga gejala sosial. Kemudian, yang keempat, buli. Semua orang tahu buli tu apa kan? Buli ni, bila awak pergi dekat kawan awak usik-usik dia, pukul dia ke, paksa-paksa dia buat benda ke, itu buli lah tu nama dia. Buli ni pun gejala sosial juga. Sangat teruk. Jangan buat. Jangan buat. Kenapa jangan buat? Kalau buat benda tu mana ada faedah pun. Tak dapat apa-apa pun. Awak lagi buat kawan awak sedih. Buat kawan awak nak menangis. Itu je. Awak dapat apa? Tak dapat apa-apa. Kemudian, tengok sebelah ni. Pembuangan bayi. Buang bayi. Mungkin budak-budak tak adalah yang buang bayi. Kan? Tapi orang yang dewasa, yang dah besar, buang bayi. Maksudnya kalau dia dapat anak, lepas tu dia tak nak anak tu. Dia tak nak anak tu. Dia pun buang lah. Dia letak kat tepi tong sampah ke. Letak depan rumah orang ke. Itulah orang buang bayi. Ni orang yang tak bertanggungjawab. Ni pun gejala sosial juga. Kemudian seterusnya, merokok. Cikgu tak nak tahu kalau ada. Cikgu tak nak tangkap siapa-siapa merokok. Lagi-lagi,
Lagi-lagi kalau awak masih budak-budak. Kalau dah besar pun teruk juga. Kalau awak budak dah merokok, lagi teruk. Ini jalan sosial juga. Tak ada faedah. Tak ada faedah. Buat awak sakit lagi ada. Kemudian yang ketujuh, melepak. Apa melepak? Melepak tu maksudnya awak duduk je, tak ada buat apa-apa yang, tak ada buat benda-benda bagus pun. Awak pergi keluar, awak duduk dekat tepi shopping mall tu, dekat Maidin ke, dekat Aeon ke, lepas tu awak duduk bersembang je kat situ, main telefon, tak ada buat apa-apa, duduk cakap dengan kawan, cakap benda-benda tak faedah, itu namanya melepak. Melepak ni pun tak ada buat apa juga. Baik awak balik rumah, tolong mak bapak awak ke, pergi kerja ke, tanam pokok ke, itu baru faedah. Lepas tu tengok atas ni. Penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah ni orang isap dadah ataupun suntik-suntik dadah tu, itu dadah awak tahulah dadah kan. Dah lah tak elok. Lepas tu menyakitkan orang. Lepas tu menyusahkan orang. Kemudian ragut. Ragut tu apa? Tahu ragut kan? Ragut tu kalau yang biasanya kalau tengok TV ke, kalau pernah tengok lah kat TV ataupun dalam berita, ada orang jalan, kalau perempuan pegang beg tangan, tiba-tiba ada orang melari, tarik beg tangan dia, lari bawa beg tangan tu, curi. Itu ragut. Macam tu ragut. Mungkin dia ambil beg tangan ke, dia ambil rantai ke, dia ambil awak punya gelang ke, kan? Lepas sebab tu kalau awak kalau berjalan dekat luar, kena hati-hati, tengok kiri kanan selalu. Hati-hati kalau ada barang mahal, barang-barang berharga, jangan tunjuk kat orang. Sorok, jangan tunjuk. Jangan tunjuk ni tak bagus. Dan jangan juga, lagi sangat-sangat jangan awak pergi nak meragut barang orang. Jenayah. Boleh kena tangkap polis, masuk penjara, kan? Lepas tu yang seterusnya, ugut. Ugut. Ugut tu macam mana? Ugut tu dengan buli ni dekat-dekat je. Ugut tu maksudnya awak pergi dekat orang lain, contohnya kan. Awak cakap, kalau kau tak nak buatkan ni untuk aku, jaga kau, siap kau. Macam tu awak kata. Awak kata, kalau kau tak buat ni, aku tumbuk kau. Kau tak buat kerja rumah aku tumbuk kau. Itu ugut dah tu. Sama dengan buli juga. Itu pun satu gejala sosial. Maksudnya, benda yang tak bagus. Kemudian seterusnya, vandalisme. Vandalisme ni maksudnya awak merosakkan barang-barang orang. Barang-barang awam lah. Barang-barang kat luar tu. Contohnya, awak conteng papan tanda dekat sekolah ke. Awak pergi conteng papan tanda kat tepi jalan ke. Awak pergi rosak-rosakkan, pecahkan barang-barang yang bukan awak punya. Itu vandalisme. Itu juga merupakan satu gejala sosial. Maksudnya benda yang tak bagus, tak berfaedah. Lepas tu, kita sebagai keluarga, tengok tajuk ni, keluarga sayang kan. Dalam keluarga awak, kita kena wujudkan sokongan yang positif. Sokongan positif dalam keluarga. Maksudnya, supaya semua ahli keluarga kita, adik-beradik, abang, kakak, adik, semua tak buat benda-benda ni. Semua tak buat benda-benda ni. Kita kena pastikan semua orang dalam keluarga kita tak buat benda-benda ni. Cara dia, tengok kat tepi ni. Tengok kat tepi ni. Cara mewujudkan sokongan positif keluarga untuk menangani gejala sosial. Antaranya apa? Melakukan aktiviti bersama-sama keluarga. Contohnya, mak bapak awak ajak awak keluar jalan-jalan kan? Jalan, pergi kat taman, makan angin, buat sama-sama. Maksudnya kalau macam tu tak jadi gejala sosial. Maksudnya awak jalan-jalan dengan keluarga, bersembang, luangkan masa. Kan? Itu bagus. Lepas tu, awak boleh komunikasi secara terbuka dengan setiap anggota keluarga. Komunikasi ni maksudnya bercakap. Bercakap. Cakap ni. Cakap pergi bersembang dengan mak awak, pergi bersembang dengan bapa awak, bersembang dengan adik kakak yang bergaduh. Bersembang, cakap cerita-cerita. Kalau ada masalah, bagi tahu. Kalau rasa sedih, bagi tahu. Kalau happy, kalau gembira pun bagi tahu juga. Itu kan benda sihat. Kan? Daripada awak melepak kat luar dengan kawan-kawan tu, kawan-kawan awak bukannya buat apa-apa pun. Kan? Kemudian, sentiasa membimbing dan tolong-menolong sesama keluarga. Maksudnya tolong-menolong tu, kalau kat rumah, dalam rumah dengan keluarga awak, pandai-pandailah tolong-menolong. Kalau abang awak ada masalah, pergi tolong dia. Kalau adik awak ada masalah, tak reti nak buat kerja rumah, awak tolong dia. Kalau awak tengok mak awak tengah penat mengemas, so awak tolong dia mengemas.
Kalau awak tengok bapa awak penat ke apa, tolong urut dia ke apa ke kan. Tolong menolong. Kemudian menjadi penyokong dan sumber inspirasi. Penyokong ni maksudnya bagi semangat. Bagi semangat ke ahli keluarga awak. Bagi semangat. Kalau dia rasa dia nak main bola, kan contohnya kan, main bola dia nak masuk tim bola sekolah, bagi semangat dia. Kau boleh. Mesti boleh punya. Berlatih. Macam tu. Kata, eleh kau tak payah tengok dah lah lembek, tak ada body pun tak ada apa semua. Itu tak sihat. Itu tak sihat. Nanti kalau awak cakap macam tu dekat ahli keluarga awak, dia pun sedih. Sedih pun dia pergilah buat benda-benda mengarut tu. Pergi ponteng sekolah ke, dia pergi merokok ke, sebab orang tak sokong dia, orang tak ada bagi semangat. Lagi awak buat dia sedih, lagi orang akan buat benda yang tak berguna ni. Jadi, sebagai keluarga, awak kenalah sokong keluarga awak supaya tak ada ahli keluarga kita yang terlibat dengan mana-mana gejala sosial yang tak guna ni. Okay? Alright. Bagus. Buka muka surat 86 sekarang. Dalam muka surat 86 ni, surat 86, tajuk dia, raikan bersama-sama. Raikan apa bersama-sama ni? Maksudnya kita sama-sama saling menyayangi. Meraikan bukannya sambut hari raya. Biasanya kita sayang menyayangi sama orang. Sayang ni tak maksudnya awak bercinta dengan orang tu. Sayang ni maksudnya awak menghargai dia. Maksudnya awak tak sakitkan hati dia. Awak tak cari pasal dengan dia. Tak kisahlah kawan ke, mak ke, ayah ke, adik ke, abang ke, kakak ke, cikgu ke, ataupun makcik-pakcik jiran ke. Penting kita kena sayang dia. Sayang ni maksudnya awak buat benda-benda baik lah untuk dia kan. Kenapa? Kenapa kita kena buat semua benda ni? Kepentingan dia. Tengok kat tengah ni, kepentingan saling menyayangi. Sekarang ni tengok dekat orang lain dulu. Kenapa awak kena sayang orang lain? Kalau awak sayang kawan-kawan awak, kan? Awak sayang kawan-kawan awak, sama-sama sayang lah. Sama-sama sayang lah. Kan kalau kan elok tu sama-sama sayang. Nanti kalau awak buat kerja ke apa, boleh saling tolong-tolong kan. Dapat tukar-tukar idea. Kawan awak cakap ni, oh bagus. Awak pun cakap ni balik. Oh bagus juga. Lepas tu kerja awak pun jadi baguslah kerja berdua. Daripada kerja seorang-seorang je kan. Lepas itu maksudnya kita bekerjasama lah. Bekerjasama maksudnya, contohnya kalau dengan keluarga kan, kerjasama. Kalau kerjasama kemas rumah. Kerjasama kemas rumah. Kemas rumah, cuba bayangkan kalau awak seorang je, awak lah yang sapu, awak lah yang mengelap, awak lah yang cuci kipas, awak lah yang cuci pinggan, kan lambat siap kerja tu. Kalau kerjasama, orang yang saya menyayangi ini kerjasama, seorang penyapu, seorang cuci kipas, seorang pergi cuci pinggan, sekejap je semua siap, kan? Itu kepentingan kerjasama dia. Kemudian, bila awak saya menyayangi itu, awak dapat sokongan. Sokongan tu macam mana? Maksudnya kalau awak sama-sama sayang kan, kawan awak pun selalu bagi semangat kat awak. Kawan awak pun kalau awak main bola, dia sokong. Oh, Ali, you, score. Macam tu kan. Kan seronok tu kalau saling menyayangi. Kalau awak tak menyayang, kalau tak sayang kawan, awak main bola, dia lagi buat. Macam tu. Kan tak best tu. Kan best kalau ada orang sayang kita. Itu kepentingan untuk orang lain. Orang lain tu pun sayang lah. Itu kepentingan untuk diri sendiri, untuk kita sendiri. Kan? Bila orang sayang kita, kita pun semangat. Kita jadi yakin. Jadi yakin macam mana kita nak bercakap pun tak takut. Kan? Kalau kawan-kawan kita semua sayang kat kita, kita nak cakap, nak main pun tak takut. Kita yakin. Kita tahu kawan-kawan kita sayang kat kita. Kita pun tak takut lah nak pergi keluar, nak cakap-cakap. Lepas tu, kita pun sentiasa positif. Sentiasa positif ni maksudnya, selalu gembira lah. Lalu gembira, tak ada nak muka monyok datang sekolah, muka monyok sebab tak ada kawan. Tapi kalau kita saling menyayangi, nak datang sekolah pun semangat. Cuti lama, lama sangat cuti, nak pergi sekolah, nak jumpa kawan. Itu orang bagus sayang menyayangi dengan kawan-kawan dia. Lepas tu bila kita saling sayang menyayangi ni, kan, kita pun dapatlah mengelakkan diri daripada melakukan gejala sosial ataupun benda yang tak baik ni. Bila orang sayang kita, kan, orang sayang kita, kalau kita nak terbuat benda yang tak elok, kata kita nak cuba-cuba rokok ke apa kan, kawan kita cakap, weh,
Jangan rokok weh, tak bagus, nanti kau sakit. Kawan kita pun ingatkan kita. Ataupun kita tak sembayang kan. Tak sembayang, kawan kita pun cakap, weh, kenapa tak sembayang? Sembayanglah, berdosa, nanti masuk neraka. Dia ingatkan kita benda yang baik. Tu orang yang sayang tu maksudnya. Kan? Bila kita ada benda orang macam tu, semua benda jadi best. Semua orang, bila kita banyak orang yang sayang kat kita, kita pun jadi selalu happy. Kita pun jadi selalu buat benda baik je. Lepas tu kita nak buat apa-apa pun jadi semangat. Itulah penting dia. Kita kena sayang. So, awak kena sayang orang supaya orang sayang awak balik. Jangan tunggu orang sayang awak dulu baru awak nak sayang dia. Jangan tunggu orang buat baik kat awak dulu baru awak buat baik kat dia. Buat lain dia baik-baik. Layan kalau kawan awak, ada kawan awak tengah sedih, awak pergi tanya dia, "Weh, kenapa sedih? Ada apa-apa aku boleh tolong tak? Kenapa? Kerja kau tak siap ke? Tak apa, biar aku tolong ajar kau sikit-sikit." Yang bagi tiru, kan? Yang bagi tiru, ajar dia. Itulah orang yang saling sayang menyayangi. Okey. Okey, seterusnya, lihat muka surat 87. Tengok muka surat 87. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Berbudi bahasa lah maksudnya kan. Apa tu berbudi bahasa? Kalau baca kat sini cakap, bercakap dengan sopan. Macam mana bercakap dengan sopan? Cakap benda-benda baik je dengan nada lembut. Jangan cakap dengan kasar. Jangan cakap, oi. Cakap perkataan bodoh ke. Benda-benda tak elok kan. Dengan kawan-kawan tak payah cakap benda-benda yang tak elok tu. Cakap benda yang elok je. Cakap dengan nada lembut. Bukannya macam orang lembut. Dengan nada lembut maksudnya macam ni lah bercakap. Jangan cakap kasar macam nak tengking je. Sikit-sikit nak, cakap dia elok. Ali. Esok kita nak pergi mana? Macam tu pelan-pelan lah kan. Bukanlah pelan maksudnya elok-elok lah cakap. Cakap elok-elok. Kemudian dia cakap sentiasa memuji dan berbaik sangka. Sentiasa memuji. Maksudnya kalau kawan awak handsome, cakap dia handsome. Kalau cantik, cakap dia cantik. Kalau dia pakai baju dia bersih. Bersih lah baju kau baru pagi ni. Cantik lah, putih lah. Kalau dia pakai kasut dia ke elok, cantik. Cantik lah kasut kau. Puji je, apa-apa puji. Kalau tengok tulisan dia cantik, puji itu cantik lah tulisan kau. Selalu puji kawan. Bagus puji ni. Kan? Awak puji kawan, nanti tak kawan awak pun rasa nak puji awak balik. Awak pun bila orang puji awak, handsome lah kau hari ni. Kan seronok tu. Menipu lah cakap. Orang cakap awak cantik, orang cakap handsome, pasal awak tak seronok tipu tu. Seronok kan kalau orang puji kita balik. Kalau nak orang puji kita kenalah start puji orang dulu. Kan? Lepas tu, banyak lagi cara kita untuk berbudi bahasa. Tolong orang, tengok gambar ni. Yang budak ni tolong nenek dia cuci apa ni? Siram bunga. Tolong orang siram bunga. Kalau nampak nenek awak tengah susah, pergi tolong dia. Lepas tu ucap terima kasih kat cikgu. Ucap terima kasih ni pun cara berbudi bahasa juga. Lepas tu kongsi. Berkongsi. Kongsi makanan. Itu pun cara berbudi bahasa juga. Mungkin ada kawan awak yang mungkin dia terlupa bawa bekal ataupun memang dia tak ada duit nak bawa bekal. Kesian dia. Awak punya pula awak ada bekal. Kawan awak tak ada bekal. Awak ajak dia kongsi. Nak tak? Nak sikit tak? Jom kita makan sama-sama. Itu pun orang yang berbudi bahasa. Bagus orang macam tu. Semua orang nak kawan dengan dia. Lepas tu kalau ada kawan awak sakit, demam ke, aksiden ke, jatuh basikal ke, pergi tengok dia cakap, Aminah, aku dengar kau jatuh basikal semalam, okey tak? Yang aku bawa buah sikit. Contohlah, bawa gula-gula ke kan? Bawa gula-gula ke, bawa coklat ke. Itu maksud dia menziarahi dan mendoakan kawan-kawan awak supaya cepat sembuh. Itu semua cara-cara untuk berbudi bahasa. Jadi semua benda-benda yang cikgu ajar hari ni, semua benda-benda yang kita kena ingat. Apa dia yang kita kena ingat hari ni? Gejala sosial. Jangan buat benda-benda yang tak berfaedah. Jangan conteng barang, jangan poteng sekolah, jangan isap rokok, jangan hidup gam, jangan macam-macam lagi lah. Boleh tengok balik video tadi. Apa lagi gejala sosial lain yang kita kena elakkan. Lepas tu, ingat
Kita kena apa? Sayang, menyayangi sesama insan. Keluarga ke, kawan-kawan ke, supaya apa? Supaya kita pun sentiasa seronok, sentiasa gembira, supaya kita pun selalu yakin, bersemangat. Kita pun selalu, supaya bila orang sayang kita, kita pun nak buat benda-benda baik je, tak buat dah benda-benda gejala sosial tu. Lepas tu ingat juga, kita kena apa? Berbudi bahasa. Budi bahasa macam yang baru cikgu cakap tadi lah. Tolong orang, ucap terima kasih, kongsi makanan, pergi ziarah kawan yang sakit. Itu semua contoh-contoh budi bahasa. Alright? Okey, bagus. Terima kasih sebab dengar video cikgu hari ni. Okey, macam biasa, lepas ni dah tengok video cikgu, buatlah latihan sikit kan. Supaya awak buat kerja sikit hari ni. Nanti bila cikgu dah bagi latihan, awak dah buat latihan, jangan lupa klik apa? Klik ni, finish. Finish ni maksudnya siap. Bila awak klik ni, dia akan keluar benda ni. Awak type yang ni, bukan type, klik yang ni, email my answers to my teachers ni. Lepas tu, dia akan keluar macam ni. Ingat, tulis nama awak, kelas apa, 4M atau 4P. Subjek dia, P kesihatan. Lepas tu, letak email cikgu kat sini. Lepas tu, tekan send. Letak email cikgu, lepas tu tekan send, hantar. Bila awak dah hantar ni, cikgu akan dapat terus. Awak tak payah screenshot, tak payah WhatsApp cikgu. Cikgu memang dah dapat dah. Okay? Alright. Okay, selamat belajar. Terima kasih.